Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali sambungan perbincangan kita berkaitan tentang perkembangan tamadun Islam di zaman pasca Daulah Abbasiyah. Okey, untuk makluman bahawa Daulah Abbasiyah ini dia mengamalkan dasar desentralisasi. Bila mana mengamalkan dasar desentralisasi, maka kekuatan kekuasaan yang ada diberi kepada sepenuhnya kepada wilayah-wilayah yang dikuasai. Maknanya ada wakil gubernur ataupun sultan yang menjadi wakil kepada khalifah. Tatkala di zaman di hujung kekuatan Daulah Abbasiyah ini, maka banyak kerajaan-kerajaan kecil yang memerdekakan diri mereka sendiri. Maka muncul kerajaan-kerajaan kecil selepas itu seperti dinasti Murabitun, dinasti Saljuk, Muwahhidun, tak terkecuali dengan Turki Osmani, kerajaan Fatimiyah di Mesir dan sebagainya. Maka salah satu kuasa yang muncul selepas itu iaitu Turki Osmani. Maka inilah yang kita nak bincangkan, kerajaan Turki Osmani. Okey. Turki Osmani ini bermula pada tahun 1258 Masehi sehinggalah sampai kepada tahun 1924 Masehi, iaitu tepat berlakunya Perang Dunia yang Pertama. Okey. Latar belakang kemunculan kerajaan Turki ini seperti mana dalam nota, ia muncul kerana kelemahan kerajaan Abbasiyah yang saya dah bincangkan tadi. Okey. Ia merupakan adalah daripada kerajaan kecil Saljuk di Turki, yang mana di bawah pengaruh Saljuk iaitu di Anatolia, yang mentadbir, sehingga dikatakan kerajaan kecil Anatolia ini menguasai kerajaan lain hingga membentuk kerajaan Turki Osmani. Daripada kecil-kecil sehingga dia mampu mengembangkan kerajaan dia menjadi besar. Osmaniyah berasal daripada pengasas kerajaan ini iaitu Osman bin Ertugrul bin Sulaiman Shah. Dia adalah merupakan Amir Gubernur Saljuk pada waktu itu. Okay. Kemudian setelah dia mempunyai kekuatan yang cukup besar dan mampu menumpaskan kerajaan Byzantine pada waktu itu, maka ia menjadikan ia menjadi satu kuasa yang cukup besar dan berpusat di Istanbul. Dan untuk makluman, kuasa dan wilayah mereka ini sampai ke wilayah Rusia, daerah Eropah Tengah dan sebagainya. Kekuatan itu, bayangkan, Turki Osmani sudah mampu mencapai kuasa selain daripada kawasan Asia Barat, iaitu kawasan dan juga di wilayah di tanah wilayah Jazirah Arab di Asia Barat dan juga di wilayah termasuklah di wilayah Rusia itu sendiri. Dan pada awal abad ke-20, empayar ini jatuh kerana pemimpinnya lemah dan sistem dia agak kacau dan dipengaruhi oleh faktor dalaman yang menyebabkan Turki ini tersaing dengan kuasa-kuasa dalaman maupun kuasa-kuasa luar, sehingga berlaku Perang Dunia Pertama dan dia salah memilih proksi, dia itu memilih kuasa Jerman sehingga tentera bersekutu mampu mengalahkan Jerman. Automatically tentera ataupun kuasa Turki berakhir dan kekhalifahan Turki Osmani pun berakhir. Okey, ni kita nak bincangkan 6 sumbangan Turki Osmani dalam perkembangan Islam seluruh dunia ini. Pertama, kerajaan ini, kalau kita bincang tentang pentadbiran dan juga perundangan, kerajaan ini memperkenalkan sistem jawatan seperti Qadi dan juga Mufti. Jawatan Syekhul Islam pula ialah ketua ulama yang mengeluarkan fatwa. Maknanya, selain ada Qadi dan juga Mufti, ada juga jawatan yang dikatakan Syekhul Islam, yang mana dia yang mempunyai kuasa untuk mengeluarkan fatwa, pandangan yang baru. Kemudian Kanun Sulaiman diperkenalkan di zaman pemerintahan Sultan Sulaiman yang begitu kuat, dia yang menjadi kemuncak kepada kekuatan, dan kanun inilah yang dipakai di pemerintahan di Nusantara. Kebanyakan kerajaan Islam di Nusantara ini menggunakan Kanun Sulaiman untuk menjadikan undang-undang bagi
kerajaan-kerajaan Islam di wilayah Nusantara. Kemudian yang kedua iaitu ekonomi. Istanbul menjadi kota perdagangan timur dan barat di dunia Islam dan juga bukan Islam. Maknanya menjadi kota sentral kepada perdagangan. Okay? Kemudian yang seterusnya, hubungan perdagangan Turki meliputi di sepanjang Laut Mediterranean, Lautan Tengah, Merah dan juga Hindi. Kenapa? Turki menguasai lautan ini. Karena kekuatan Turki sudah menguasai wilayah-wilayah lautan, karena ketenteraan Turki, tentera laut terutama Turki ini kuat, maka dia mampu untuk menguasai jalan perdagangan, iaitu sekitar daerah Lautan Mediterranean, Lautan Tengah, Lautan Merah dan juga Lautan Hindi. Okay, ini yang cukup menarik sehingga dikatakan ekonomi Turki pada waktu itu mencapai titik klimaksnya sendiri. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat dari segi sistem sosial pula, pengharusan sistem berasaskan keturunan, mengambilkan sistem syura dalam pentadbiran. Maknanya sebelum ini ada yang menggunakan sistem keturunan ataupun monarki, monarki absolut, tapi selepas itu menggunakan sistem syura dalam pentadbiran itu sendiri. Kemudian menukarkan sistem bangsawan berasaskan susun lapis masyarakat kepada sistem menggalakkan kecemerlangan individu. Sebelum ini wujudnya pemimpin di atas, iaitu stratifikasi sosial, ada lapisan sosial yang di atas yang akan memimpin bangsawan itu sendiri. Tetapi ketika mana ini sistem ini diubah dan dia meletakkan individu, skill individu itu sendiri, kecemerlangan individu untuk memiliki sosial meluas khasnya di jajahan Eropah itu sendiri. Jadi sebab itulah kemampuan individu itu yang diangkat, bukan dari segi aspek keturunan ataupun bangsawan yang ada. Kemudian yang keempat iaitu kita bercakap tentang pendidikan. Perkembangan ilmu pengetahuan semakin meluas. Sistem pendidikan dia ada sistem yang dikatakan kurikulum dia sendiri. Adanya label madrasah, sekolah pendidikan akademik, sekolah sastra, maktab tentera dan kolej perwujudan. Bahkan penulisan ensiklopedia itu sendiri diwujudkan. Perpustakaan ditubuhkan di masjid, di hospital dan di rumah. Ini yang kegilaan ataupun rancaknya ilmu pengetahuan yang muncul di zaman kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian yang kelima, tokoh seni bina Turki yang termasyhur, ini kita bincang tentang seni bina, yang namanya Mimar Sinan. Hasil seninya iaitu apa? Dia mempengaruhi Masjid Sultan Ahmad, Masjid Biru. Ini yang sampai sekarang ini masih ada, dan juga di Masjid Sultan Salim dan Masjid Sultan Sulaiman. Okey. Dan yang paling signifikan iaitu apa? Seni bina pembinaan landasan kereta api Hijaz, yang pada waktu itu kerajaan Islam tersaing dengan kuasa Eropah. Dan pada waktu itu orang yang nak mengerjakan haji dihalang oleh kuasa Eropah untuk menunaikan ibadah haji. Maka pada waktu itu Sultan Abdul Hamid yang kedua memerintahkan untuk membina jalan kereta api yang dimulakan pada tahun 1840, namun direalisasikan pada tahun 1908. Ini merupakan usaha-usaha bersama umat Islam, bukan sahaja umat Islam di Turki, bahkan umat Islam seluruh dunia menyumbang untuk mewujudkan jalan kereta api ini. Inilah yang dikatakan untuk menyatukan kekuatan, terutamanya bayangkan daripada jalan kereta api ini daripada India sampai kepada nak menuju ke Hijaz ataupun yang berada di kota Mekah. Jadi ini yang dikatakan mobility sosial masyarakat Islam yang begitu kuat di bawah pemerintahan Turki Utsmani. Itu yang kelima. Kemudian yang keenam tadi kita juga terlupa nak bincangkan tentang ketenteraan yang memang cukup kuat sehingga dikatakan Turki ini mempunyai kuasa yang cukup besar, terutamanya kekuatan tentera di darat dan juga di lautan. Okey. Peranan Turki Utsmani, kesatuan umat Islam dan dunia Islam, mempertahankan agama tauhid dan syariat Islam daripada ancaman luar. Memang musuh daripada Eropah mulai bangkit. Tapi dengan adanya kuasa Turki ini mampu untuk menegah daripada
dirosakkan. Kemudian yang kedua, mempertahankan negara umat Islam dan ajaran Islam, iaitu menyekat kemarahan tentera salib selama 600 tahun, usaha-usaha untuk memusuhi Islam itu sendiri dan mempertahankan tanah suci Islam iaitu Mekah, Madinah dan juga Palestin. Mereka mengamalkan prinsip syura seperti mana yang kita bincangkan tadi. Pembentukan pemerintahan berasaskan akidah yang satu. Kemudian meneruskan usaha-usaha dakwah yang kita pentingkan, katakan membina jaringan kereta api yang daripada tanah Syam ke Madinah, memudahkan urusan untuk ibadah haji. Kemudian pembangunan sosial, menjaga kebajikan masyarakat yang miskin dibantu, wujudnya sistem wakaf dan sebagainya, pembinaan pelbagai kemudahan, hubungan dengan masyarakat masyarakat bukan Islam terjalin dengan baik. Okay. Kemudian penguasaan 3 lautan utama saya katakan tadi, iaitu lautan Mediterania, Laut Merah, Laut Hitam dikenali sebagai lautan negara Islam. Okey. Kalau kita melihat satu-satu kemajuan adanya kejatuhan. Kenapa? Ada beberapa faktor, ada 9 faktor di sini, iaitu masalah dalaman dan luaran, masalah perang yang berlaku sehingga dikatakan perang dalaman itu sendiri pun muncul, perang dalam dengan kuasa luar pun muncul, perang dalaman yang saya katakan tadi iaitu perang di antara kuasa-kuasa yang lain yang di bawah Turki cuba nak memerdekakan diri. Kemudian kuasa luar seperti mana yang perjanjian Pasarawiz ini iaitu dengan Rusia. Kenapa Rusia semakin kuat? Negara-negara yang sekelilingnya pun kuat, Austria kuat sehingga dapat menyaingi dan dapat menguasai wilayah-wilayah Empire Osmani sehingga terpaksa melakukan perjanjian yang dikatakan perjanjian Pasarawiz ini untuk supaya tidak ada berlakunya perang lagi. Tapi namun demikian ia akan menyebabkan kuasa terlalu jauh sehingga menyebabkan Islam kuasa Turki Osmani agak ketinggalan. Dan juga pemodenan dan juga reformasi sistem, tiada kesepakatan antara para cendekiawan pemerintahan, tidak ada kesepakatan dalam untuk membentuk sistem pemodenan itu sendiri. Yang seterusnya adanya nasionalisme yang pengaruh daripada Barat untuk menjatuhkan kekhalifahan Turki Osmani. Konsep Raja Perlembagaan adanya muncul pada waktu itu tapi dapat dihakiskan. Kenapa? Islam meletakkan yang dikatakan kuasa khalifah. Kemudian yang keenam, perebutan kuasa. Perebutan kuasa ini memang muncul sehingga dikatakan dalaman itu sendiri banyak pengaruh yang cukup tinggi. Kemudian keruntuhan moral bangsa Turki sendiri biasa. Moral inilah yang menjadikan Turki, bangsa Turki ini menjadi makin lemah dari segi aspek pemerintahannya. Kemudian keterbelakangan dalam bidang ilmu, Barat sudah mulai bangkit semula, Renaissance itu sendiri. Kemudian yang terakhir, keterbelakangan dalam bidang persenjataan. Kalau sebelum ini senjata Turki amat hebat, tapi akhirnya senjata Turki dapat dikalahkan. Dan yang inilah yang menjadikan satu yang penting rekod dalam pemerintah tamadun Islam bahawa Turki Osmani lah sebagai lambang terakhir kekhalifahan dalam dunia Islam. Saya rasa cukup itu saja untuk pinjangan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.